بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahawa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahawa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah agar mereka bertakwa. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keredaannya. Kamu tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dan demikianlah telah kami uji sebahagian mereka, orang-orang yang kaya dengan sebahagian mereka, orang-orang yang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, iaitu bahawasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian dia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran supaya jelas jalan orang-orang yang saleh dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada 2 minggu yang lalu kita telah melihat tafsiran bagi ayat 48, 49 dan ayat-ayat sebelum daripadanya, di mana di dalam ayat yang ke-48 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Faman aslaha wa faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun walladzina kazzabu biayatina yamassuhumul 'adzabu bima kanu yafsukun." Dan tidaklah kami mengutuskan para rasul itu melainkan sebagai pembawa khabar gembira dan pembawa berita ancaman. Maka barang siapa yang beriman dan melakukan kebaikan, tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Dan adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka kelak pasti akan ditimbakan azab atas kefasikan dan dosa yang mereka lakukan. Di dalam ayat yang ke-48 dan ke-49 ini, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita tentang tugas utama para rasul. Dan inilah yang dinyatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, annahu al-bisyarah wan nadharah. Tugas Nabi dan Rasul 2 aja. Beri khabar gembira, beri khabar ancaman. Yang mana ia menuntut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang dititah perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyampaikan apakah amalan-amalan yang perlu dilakukan untuk kita mendapat ganjaran berita-berita baik yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa khabar gembira dan bawa khabar ancaman. Apa yang Nabi bawa, apa patut kita pola untuk kita dapat syurga Allah. Dan apa yang sepatutnya kita jauhi agar kita tidak mendapat neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja tugas para rasul. Itu sahaja tugas para rasul. Dan itu jugalah tugas para pendakwah dan umat Islam sehingga ke hari kiamat, yang turut diamanahkan oleh Rasul bagi menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. 2 perkara yang ingin disampaikan, khabar baik dan khabar buruk. Tetapi manusia, kata Syekh As-Sa'di, terpecah kepada 2 bahagian sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat ini, ada yang menerima, ada yang menolak. Faman amana wa aslaha. Bagi orang-orang yang menerima, mereka itu ada 2 sifatnya. Sifat yang pertama ialah mereka beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhirat, dan kepada qada dan qadar. Diajak tuan-tuan jalan keselamatan untuk kita. Rukun iman 6 perkara. Ada banyak pun. Tetapi manusia suka menyusahkan benda yang mudah. Beriman kepada Allah, sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai sembahan, sebagai tempat memohon pertolongan, sebagai tempat untuk minta keselamatan. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Beriman kepada Allah, ni dah susah. Tu berunding hal percaya Tuhan bertahun-tahun, si juga kenal dengan Tuhan. Dah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Nama-nama malaikat disebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
jangan ditambah lebih daripada ya. Ya, malaikat dengan sifat-sifat yang diterangkan di dalam Quran dan hadis cukup mudah untuk difahami. Yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah. La ya'suna ma amarahum, malaikat tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Ya, beriman kepada kitab-kitab, ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nak Quran si habis, gago nak baca Injil, gago nak baca Zabur. Baca Quran, faham Quran. Nak lain habis baca Quran, si habis baca. Gini madah beriman dengan Quran. Ya. Beriman dengan Rasul. Ya. Percaya hanya Rasul yang ada autoriti menjelaskan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang lain. Apa sebab? Hanya Rasul yang maksum. Lain daripada Rasul tidak maksum. Mungkinnya boleh jadi maksukah? Boleh jadinya jadi mansurkah? Nyasi maksum. Apa maksud maksum? Terselamat daripada kesilapan. Mansur, ya boleh silap. Ya. Apalagi beriman? Beriman kepada hari akhirat. Ya, hari akhirat ya kita tahu sebagaimana dijelas oleh Quran, sebagaimana dijelas oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengar cerita karut-marut. Ya. Quran menyebut tentang alam barzakh, Quran menyebut tentang hari kebangkitan. Apa nak kita percaya? Quran menyebut. Hadis Nabi SAW menyebut tentang siksaan kubur. Hadis Nabi SAW menyebut tentang soalan malaikat di dalam kubur. Jangan ditambah soalannya. Ya. Apalagi beriman dengan qada dan qadar. Ya, memadai tanpa perlu perbahasan yang panjang lebar dengan pelbagai unsur ilmu falsafah dan sebagainya. Ya, karena Islam tu Allah Taala turunkan untuk semudah-mudah manusia dan sepandai-pandai manusia. Sebab yang Arab Badui pun beriman. Orang yang bijak pandai pun beriman. Ya, Arab Badui pun ada yang nolak. Orang yang bijak seperti Abu Jahal pun nolak. Jadi tugas Rasul al-bisyarah wan nazarah. Bawa khabar gembira tentang syurga bagi orang yang taat kepada Allah. Bawa khabar ancaman neraka bagi orang yang engkar terhadap Allah. Maka manusia terbahagi kepada dua. Yang pertama yang beriman. Si cukup dengan beriman. Beramal saleh. Wa aslaha imanahu wa a'malahu wa niyatahu. Dia memperelokkan imannya, amalnya dan niatnya. Iman mesti ada bukti dengan amal. Amal akan dijadikan ibadat kalau ada niat padanya. Ya, ini ada susah jadi orang Islam. Ya, saya ada susah. Yang suka menyusahkan tu manusia yang maulah Islam tu macam-macam package. Ya, jadi masalahnya. Ya. Jadi agama kita ya, agama yang mudah kalau kita ikut Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman amana wa aslaha, barang siapa yang beriman dan memperelokkan imannya, amalnya dan niatnya. Ya. Amal yang elok bagaimana? Yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa maksud ikut sunnah Nabi? Ikut sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Golongan yang kedua ialah wallazina kazzabu biayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun. Golongan-golongan yang mendustakan ayat-ayat kami, kelak mereka pasti akan mendapat azab atas kefasikan dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat yang ke-50, saya sengaja ulang sekali lagi yang kita telah sebut pada 2 minggu yang lepas.
tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul tahu perkara gaib? Tidak. Pelbagai ayat dalam Al-Quran menjelaskan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib kecuali yang diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla melalui wahyu. Yang tu cukup penting tuan-tuan dalam kita memperkemaskan, memperkukuhkan iman kita kepada para rasul. Yang tahu perkara gaib hanya Allah Azza wa Jalla. Rasul si tahu, kita lagi si tahu. Rasul gininya tahu kalau nya dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun Rasul si tahu, gini ada manusia pandai madahnya tahu. Saya mimpi bertemu Tuhan malam tadi. Ada seorang dari Pakistan, umur 30 lebih, 33 kah, 38 kah. Namanya Muhammad bin Hasan. Ada orang Sukma nama Muhammad bin Hasan. Mengaku dah mimpi bertemu Tuhan 50 kali, bertemu Nabi Muhammad 100 kali. Ramai orang percaya. Heran no, kena manusia tu tuyuk gila no. Mimpi bertemu Tuhan, sempat ngitung agaknya 50 kali. Kalinya ada nanda kali di dindingnya. Bertemu dengan Tuhan katanya. Ya. Baik. Selain daripada itu, sepanjang zaman akan timbul manusia bawa hujah mimpi. Kenapa orang suka percaya pada orang yang mimpi? Sebabnya kuat tidur. Ya. Mimpi bertemu Allah Ta'ala. Ya. Mimpi bertemu Rasul. Sebab sebagian ulama menjazamkan yang sahih daripada hadis yang menyatakan man ra'ani faqad ra'ani, barang siapa yang bermimpi melihat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah melihat aku. Sebagian besar ulama menyatakan hadis itu hanya sahih untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Sahabat pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka boleh menjazamkan, mensahihkan betul yang dia temui itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana dia tahu orang yang dia jumpa dalam mimpi itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang makin nemtek kah tulis Muhammad. Takut Muhammad nak taman sukma ya. Ya. Siap ada lah madah lagi. Gini kita tahu ya Muhammad, Abu Bakar madah dengan aku. Ikut ni Abu Bakar nak nepur bahu aku waktu aku mimpi. Tuan-tuan, perkara gaib, kerana itu ia termasuk dalam rukun iman, beriman kepada hari akhirat. Perkara gaib kita hanya boleh percaya kalau ada nas daripada Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada itu, cerita aja. Salah-salah, cerita Doraemon. Baik, apa kata ayat Al-Quran? Kalam Allah pada ayat ke-50 di situ. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Coba kita hitung apa kata Allah dalam ayat itu. Yang pertama, qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkata kepada kamu aku memiliki khazanah-khazanah Allah. Ya. Nabi ada kuasa seperti Tuhan. Nya mampu meri orang kaya, nya mampu meri orang miskin. Nya mampu main polong. Kerana musuh te antar polong si. Ya.
Kananya Nabi nya boleh kita balik rumah kelak, buka laci kita ada duit penuh dalam. Kita balik rumah pun penuh dalam. Duit singgit-singgit. Agak balik. Kena singgit-singgit ajak bos. Singkah 100-100. Ya, Nabi tidak memiliki khazanah milik Allah. Yang kedua, wala a'lamul ghaib, dan aku tidak tahu perkara gaib. Apa contoh perkara gaib? Esok apa berlaku, siapa tahu? Saya dah siapa tahu? Ya gaib. Kita mati esok masuk syurga ke masuk neraka? Perkara gaib. Ya, perkaranya kita sih tahu. Nabi pun nyebutnya sih tahu. Ya. Janganlah macam setengah orang, putih nah muka anak kita tu bos. Ya, muka jadi ketua menteri satu masa kelak. Sekali si dapat jadi ketua menteri. Apa kena dah si ada jawatan ketua menteri, jawatan premier dah kena itu. Wala a'lamul ghaib, kata Nabi sallallahu, kata Allah Azza wa Jalla, Nabi itu tidak tahu perkara yang ghaib. Yang ketiga, wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak berkata kepada kamu bahawa aku ini malaikat. Malaikat tidur, malaikat si tidur. Malaikat makan, malaikat si makan. Malaikat berbini, malaikat si ada laki, si ada perempuan. Ya. Malaikat pandai manas, malaikat si ada nafsu. Karena itu Nabi SAW menyatakan, aku makan, aku minum, aku berkahwin. Ya. Ketiga. Keempat. In attabi'u illa ma yuha ilai. Nabi hanya tahu apa yang diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Maka katakanlah wahai Muhammad, apakah serupa orang yang buta dan orang yang basir? Nampak, celik, terang, jelas penglihatannya. Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berfikir? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala sewaktu menafsirkan ayat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Ya. Yang mana ada orang yang berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Innama tad'una linattakhizuka ilahan ma'allah." Kami minta kepadamu wahai Muhammad agar kami menjadikan kamu sembahan selain daripada Allah. Sebabnya Nabi tadi. Maka Allah Ta'ala berkata, La aqulu lakum indi khazainullah. Maka katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki khazanah-khazanah Allah. Iaitu kunci-kunci rezeki dan rahmat Allah. Ya, sebab Nabi, utusan Allah, sudah tentunya dekat dengan Allah. Makanya perlu diboyok, disembah, diangkat. Lebih daripada yang sepatutnya. Tidak. Si boleh. Ya. Karena itu ada sahabat menemui baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat memuji melampau-lampau, ya Rasulullah, anta sayyiduna. Ya, engkaulah tuan kami, anta maulana, engkaulah kemuliaan kami. Nabi madah jangan. Ya, as-sayyid huwallah, tuan kita adalah Allah. Aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, Nabi SAW lebih gembira dipanggil sebagai hamba Allah dan Rasul, utusan Allah. Ya, kemuliaan itu milik Allah, bukan milik makhluk. Gini pun manusia engkah gelaran kemuliaan pada dirinya, tetap manusia. Sampai malamnya lapar. Sampai malamnya tidur. Sampai masanya lelah. Salah jalan terusuk dalam parit. Ya, kemuliaan itu milik Allah. Baik. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, wala a'lamul ghaib, dan aku tidak tahu perkara yang gaib. Kata Syekh As-Sa'di, ya, ia membawa maksud semua
Pengetahuan tentang yang gaib itu adalah milik Allah. Dialah yang membuka untuk manusia rahmatnya. Maka tidak ada siapa yang dapat menahannya. Dan dialah yang menahan rahmat daripada manusia. Maka tidak ada siapa yang dapat memberi rahmat kepada manusia kecuali Allah. Dia sahajalah yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Tidak zahir sesuatu yang gaib pun kecuali kepada mereka yang diredainya dari para rasul. Ya, yang boleh beritahu kita perkara gaib hanya rasul. Rasul kita ni yang tahu daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala si beritahu kepadanya, nya pun si tahu. Orang-orang Yahudi di Madinah bertanya kepada Nabi SAW. Dalam suratul Kahfi antara sebab nuzul beberapa ayat. Dan yang bertanya kepada Nabi beberapa soalan. Nabi SAW menyatakan, esok aku jawab soalan berkenaan. Esok si turun Jibril. Sehati Nabi. Lusa si turun juga. Lagi susah hati. Kemudian turun wahyu. Teguran daripada Allah. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Jangan sekali-kali kamu berkata, kelak besok aku akan melakukannya. Yakni menjawab soalan-soalan kamu. Melainkan hendaklah kamu berkata, insya-Allah. Jadi ginilah kita percaya ada orang madah, ada wali madah. Tahun 2022 kiamat. Siap je kita. Jadi apa persiapannya teh? Reta dunia si ada guna lagi. Gini nak mula serah dengan wali semua reta kita. Lalu kayalah wali ya teh. Kita tak jadi apa? Jadi apek bayar. Siapa nyuruh percaya? Ya. Sebab itu tuan-tuan, yang gaib hanya milik Allah. Yang gaib yang kita boleh percaya hanya daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, golongan-golongan sufi yang melampau, sebahagian mereka menolak hadis. Sebahagian mereka mengamalkan hadis-hadis palsu. Bila kita madaya hadis palsu, si wali madah tu. Ya, sebahagian mereka menolak hadis. Kenapa katanya? Kita meriwayatkan hadis daripada orang mati kepada orang mati kepada orang mati. Sedangkan wali direct dengan Tuhan. Wali meriwayatkan daripada Tuhan yang hidup dan tidak mati. Siapa dapat konfirmnya, dapat kontak Tuhan? Apa jak beza wali dengan manusia biasa? Manusia. Yang berbeza dengan manusia biasa siapa? Hanya Rasul dan para Nabi. Wali siapa? Setiap orang beriman adalah wali. Al-Quran menyatakan sedemikian. Ya, tapi mun ada manusia mendakwanya ada kontak direct dengan Allah Ta'ala, hati-hati dengan manusia itu. Ya, yang confirm orang madah ke Datuk ialah pebula. Ya, tu bulan Safar. Lama dah saya ada cerita hal mandi Safar. Si lama lagi hidup balik benda tu. Benar saya madah kita. Dah ada posting dalam Facebook. Madah bulan Safar tu bulan sial. Mula disebar doa-doa menolak kesialan bulan Safar. Tahun tu beri doa ya. Tahun depan bayar. Mesti ijazah. Salam tangan dengan Tok Wali. Nasib aku si ngikut nak kedaya. Mun aku ngikut kedaya dulu kaya juga aku. Ni ndak sekali salam 100. Ya, siapa sempat hidup zaman nulis rah daun pakai buang sial ya dulu. Daun Solomon. Ya. Akan hidup balik tuan-tuan. Ya, pusingan kehidupan dan syaitan itu tidak pernah berputus asa daripada menyesatkan manusia.
Di manakah kita tahu bahawa bulan Safar itu tidak ada kesialan? Hadis Nabi SAW, la adwa wala tiyarata wala safara. Kami orang belajar hadis tu darjah 5 dulu. Tak tahulah kini masih ada lagi kah dia ajar. Ya, tidak ada penyakit berjangkit, tidak ada kesialan, tidak ada kesialan pada bulan Safar, tidak ada kesialan pada burung hantu. Hadis Nabi SAW. Tidak ada penyakit berjangkit, maksudnya penyakit yang asyik berjangkit kecuali dengan izin Allah. Ya, tidak ada kesialan, semua benda Allah Taala beri ada rahmat padanya, ada barakah padanya. Sebab ya mu nak nepung tawar, mau betul-betul niat. Pakai nak ditepung tawar, buang sial. Padahal orang ya tek sial. Selaginya belum ditepung. Nak tukang buang ya tek sial sih. Patut nak tukang buang sial lah, dibuang dulu sebabnya lah paling sial. Tidak ada kesialan pada bulan Safar. Yang ada dalam agama kita ialah bulan ni yang barakah. Adapun bulan-bulan lainnya ada kelebihan tapi seperti bulan yang barakah. Bulan Ramadan, bulan-bulan yang haram, bulan Zulhijjah, bulan Zulkaidah. Ya, adakah wujud bulan yang sial? Tiada. Ya. Sebab ya tuan-tuan, bila kita sebut barang tu, kita balik kepada Quran, kita balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya kata Allah Azza wa Jalla, wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak berkata kepada kamu sesungguhnya aku ini malaikat. Ya. Kata Syekh As-Sa'di, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk melakukan sesuatu lebih daripada apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas baginda sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih daripada itu. Sekiranya kita sudah memahami kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kita melihat baginda sallallahu alaihi wasallam lebih daripada apa yang telah dinyatakan oleh nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, ya, agama kita tu peraturannya jelas. Yang kita sembah hanya Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah kita sembah? Nisi. Baginda Rasul, baginda manusia paling mulia. Paling mulia pun wajarkannya disembah? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ya, ada kita nanggap para sahabat diriwayatkan sujud di kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Ya, apakah disebut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat mereka sujud di kuburnya? Tidak ada. Apa kena ada orang ngabas kubur orang lain lalu dicium kubur ya? Apa boleh cium kubur? Kena pasir lah muka. Ya, mun ada taik manok, kena taik manok lah kita. Ya, kita pergi kubur, apa pola kita? Mengingati kematian. Mendoakan rahmat Allah untuk ahli kubur berkenaan. Dapat kita minta tolong daripada si mati? Si mati dah game over, habis dah. Nyampun pun si tahu nasibnya kita ni di sisi Allah. Sebab ya kita ngabasnya berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala merahmati dan mengampuninya. Dalam erti kata lain, ahli kubur ya lebih berhajat kepada orang yang masih hidup. Karena orang yang masih hidup masih ada peluang berdoa. Adapun yang telah mati, sudah selesai segala urusan. Ya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun, maka katakanlah wahai Muhammad, apakah serupa orang-orang yang buta dan orang-orang yang jelas pandangannya? Apakah kamu tidak berfikir? Ya, maka lihatlah sesuatu itu ya sebagaimana
tempat yang telah ditentukan kepada perkara yang berkenaan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat yang ke-51 Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan petang sedang mereka mencari redha Allah. Subhanallah. Ayat Al-Quran ini adalah pemberi berita ancaman kepada semua makhluk, dan orang-orang yang dapat manfaat hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada kita, ya, janganlah, ya, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim. Sama ke ayat ya? Oh betul. Saya dah terlebih ayat. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan kepada orang yang diwahyukan itu, kepada orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah agar mereka bertakwa. Ya, jadi ancaman itu untuk semua makhluk. Yang selamat ialah orang-orang yang alladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka pada hari kiamat nanti. Yaitu orang-orang yang yakin bahawa benar mereka akan berpindah daripada dunia menuju ke alam akhirat yang kekal abadi. Karena itu mereka akan membawa bekalan yang bawa manfaat kepada mereka dan meninggalkan perkara yang memudaratkan mereka. Percaya sih kita bahawa esok kita akan mati? Percaya. Percaya sih kita bahawa bila-bila masa kita akan masuk dalam kubur? Percaya. Percaya sih kita bahawa kita akan bangkit semula daripada dalam kubur? Percaya. Percaya sih kita bahawa yang kita bawa hanyalah amal saleh? Percaya. Tapi kita buat sih. Kita buat sih. Apakah setiap hari kita menambah pahala? Atau setiap hari kita menambah harta? Apakah setiap hari kita semakin menambah amal soleh? Atau setiap hari kita makin nambah kuasa? Ya. Coba masing-masing kita nanggak diri kita. Zaman hidup kita agak muda dulu. Agak seada apa-apa. Jam-jam semua kita ingat berapa igik baju kita ada, berapa igik seluar kita ada, berapa igik barang-barang kita ada. Dan bila kita semakin berumur dan Allah Ta'ala beri lebih rezeki, ingat kita berapa igik baju, berapa igik luar, berapa banyak getah, berapa banyak tuk-tuk. Dulu waktu kita seada apa-apa, kita nak pergi ke senun situ senang. Tapi bila kita memiliki pelbagai perkara, kita nak ninggalkan rumah kita, kita susah hati. Mun nak ninggalkan rumah pun susah hati, takut ada orang jaga rumah. Gini kita ninggalkan dunia tu. Ya. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim. Laisa lahum bin dunihi waliyyu wala syafi'. Maka wahai Muhammad, berikan amaran kepada orang-orang yang takut untuk dihimpunkan di hadapan Tuhan mereka, untuk dihisab di hadapan Tuhan. Jadi orang yang dapat manfaat daripada ancaman para rasul itu hanyalah orang yang beriman kepada hari akhirat. So ya tuan-tuan, apa ajak pola kita dalam hidup tu, ingat mati. Bukan sebut, ingat benar-benar. Kena kita nolong orang tu, esok dapat pahala. Mun dah tahu esok dapat pahala, jangan diungkit lagi.
Mesti tegal laku dulu si lah nyaya berjaya. Hilang dia ajak pahala kita. Mun kita nak mula jai, ingat esok mati. Ada orang tahu bah berbelit-belit dah operasi itu. Ya hakim pun si nampak tu. Esok kita mati, Tuhan tahu. Ya. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim. Kemanakah kita akan dibangkitkan? Ke sisi Allah. Dihadapkan di hadapan Allah. Ya, dihadapkan depan LHDN pun kita takut. Depan polis pun kita takut. Depan SPRM pun manusia takut. Depan Allah takut sih. Supaya kita balik soal asas rukun iman tadi. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhirat, kepada qada dan qadar. Kalau benar imannya, nescaya bermanfaat ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Ya, sikit lagi tuan-tuan sebelum kita azan Isya. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Tidak ada bagi mereka seorang wali. Apa wali di sini? Pembantu. Syafi'. Pemberi syafaat. Ya, tidak ada bagi mereka selain Allah sebagai wali, sebagai pembantu dan sebagai syafi', ya, yang akan menguruskan urusan mereka. Apakah urusan mereka? Tercapai keinginan masuk syurga. Ya, tertolak yang mereka takuti, iaitu masuk neraka. Kerana makhluk keseluruhannya tidak ada memiliki apa-apa kuasa. Ya, kalaulah benar manusia itu tahu bahawa besok apabila dia mati kembali dibangkit di hadapan Allah, laisa lahu min dunihi waliyyu wala syafi'. Tidak ada yang dapat membantu dan menyelamatkannya kecuali Allah. Allah Ta'ala kata, la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan kalau manusia ini benar-benar beriman dan percaya hari akhirat, ya, la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan kalau kerana mereka takut dibangkitkan di hadapan Allah, mudah-mudahan mereka bertakwa. Apa maksud bertakwa? Mudah-mudahan kerana takut dibangkit di hadapan Allah itu nanti, mereka melaksanakan segala titah perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Kerana ancaman para rasul itu, kalau benar dia beriman kepadanya, nescaya dia akan takut kepada perkara yang telah diancamkan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, marilah kita berusaha sentiasa meningkatkan keimanan kita dan sentiasa membaiki amalan kita agar kelak bila kita menghadap Allah Azza wa Jalla, kita bawa pahala dan kita meninggalkan sebarang pelakuan dosa. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.